Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita sama-sama dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Dan juga kita kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian tafsir Al-Quranul Karim, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Maksudnya, dan ia telah mengajarkan kepada Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu ia berfirman, terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, wahai Tuhan. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat,
tunduklah, yakni berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga ayat 34. Setelah kita baca pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan mengisytiharkan kepada kita melalui ayat 30 hakikat, kelebihan dan juga kemuliaan manusia. Dengan penciptaan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, yang diangkat darjat kemuliaan untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Dengan kemuliaan manusia itu bersesuaian dengan apa yang diisytiharkan Allah melalui surah At-Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Dalam memenuhi sebaik-baik kejadian itulah Allah mengangkat kemuliaan dan kelebihan manusia. Pada mereka ada 3 unsur, jasad, ruh dan akal, yang mengatasi unsur-unsur yang ada pada makhluk yang lain, termasuklah para malaikat. Malaikat makhluk Allah yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana malaikat tidak pernah ingkar akan perintah-perintah Allah. Sentiasa taat, sentiasa melakukan apa yang Allah Taala suruh. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah sifat malaikat yang tak pernah ingkar. La ya'sunallah, tak pernah ingkar. Apa yang Allah Taala perintah, mereka tak pernah ingkar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan seringkali sentiasa lakukan, buat apa yang diperintahkan ke atas mereka. Ini sifat malaikat yang Allah cerita dalam Quran. Sebab itulah malaikat ini makhluk yang taat, yang tak pernah langgar perintah Allah Ta'ala. Namun dalam pada itu Allah Ta'ala angkat darjat manusia. Dengan kemuliaan penciptaan tadi merangkumi 3 unsur tadi. Sehingga Allah mengisytiharkan kepada penghuni langit yang merangkumi padanya para malaikat yang kita dah baca pada ayat 30 sebelum ini. Apabila Allah mengisytiharkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat dan penghuni langit akan melantik manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, lalu para malaikat dalam keadaan minta pencerahan, hikmah di sebalik pemilihan Allah. Kenapa pilih manusia sebagai khalifah Allah? Sedangkan manusia itu kecenderungan melakukan kezaliman dan memandai-mandai di atas perkara yang tak tahu mereka lakukan itu begitu besar sekali untuk mereka buat begitu. Sebagaimana yang pernah dilakukan kesilapan oleh makhluk sebelumnya, yang Allah Ta'ala pernah beri mandat ataupun tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah. Para ulama tafsir makhluk yang sebelumnya yang lebih kurang sama ciri macam manusia seperti jin, yang pernah diberi amanah Allah untuk mengimarahkan bumi Allah, tapi berlaku pertumpahan darah. Ini berlaku perbahasan panjang di kalangan ulama tafsir berkenaan dengannya. Namun para malaikat juga tanya kepada Allah sebagai istifsari, minta pencerahan dari sudut hikmah di sebaliknya. Nak tengok bagaimana para malaikat dapatkan satu maklumat di atas kelebihan manusia tadi yang diangkat kemuliaan. Sehingga kan hal ini menjadikan suatu perkara ibarat kalau di sebuah zaman kita hari ini, suatu perkara yang mengejutkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyusuli dengan membawa kekuatan ataupun membawa satu bukti akan kemuliaan dan kelebihan manusia itu, sehingga Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 31 yang kita baca tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bila Allah yang menunjukkan sifatnya yang maha sempurna, yang memiliki kekuatan yang mutlak, yang tiada tandingannya, sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah boleh buat apa sahaja.
Bila Allah Ta'ala pilih manusia sebagai khalifah, sebagai golongan untuk diangkat, mengimarahkan bumi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan programkan makhluk itu. Kalau disebut kalau kita bekerja, akan dikursuskan mereka itu. Maka Nabi Adam diprogramkan oleh Allah Ta'ala. Diprogramkan macam mana? Wa 'allama Adamal asma. Allah programkan Nabi Adam dengan ilmu. Dengan memberi penerapan ilmu. Kalau bahasa kita ni, kursus lah. Training program dia panggil. Nabi Adam diprogramkan dengan ilmu. Allah Ta'ala ajar secara langsung. Akan ilmu untuk memberi suatu gambaran tersirat di sebaliknya. Nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, nak jadi khalifah, mesti syarat dia ada ilmu. Mesti ada pengetahuan. Tak boleh ikut dan ambil ketua ataupun pemimpin itu atas dasar kemasyhuran saja. Ataupun atas dasar mungkin orang tengok pada fizikal rupa paras saja. Tidak. Dia mesti dilihat kepada sudut ilmu pengetahuan. Maka Allah letakkan satu penanda ukur. Bagaimana ciri sebagai seorang khalifah itu, seorang pemimpin, seorang ikutan itu. Mestilah ada ilmu pengetahuan. Dan Allah yang mengajarkan ilmu secara langsung kepada Nabi Adam AS. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajar belaka akan ilmu persiapan yang diperlukan mereka yang bergelar sebagai khalifah Allah. Sebab bila nak buat tanggungjawab khalifah ni bukan tanggungjawab yang remeh. Bukan tanggungjawab yang ibarat macam orang nak jual goreng pisang saja. Tak, jual goreng pisang mudah saja. Tak, koyak pisang, celup tepung, goreng. Tak perlu fikir panjang. Dia SOP, dia punya step langkah dia setakat tu saja. Tapi bila sebut khalifah ini, dia memimpin dan juga untuk mentadbir, mengimarahkan bumi. Dan dalam bumi itu merangkumi makhluk yang hidup, terutama manusia yang memiliki akal fikiran pula. Yang kecenderungan akal tadi boleh ditutup kerasionalannya ataupun kewarasan akalnya dengan nafsu yang membawa-bawa keinginan yang boleh mengheret kepada kehancuran. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah hiaskan dalam diri manusia itu adanya nafsu syahwat. Keinginan dia apa dia? Kepada perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang merangkumi an-nisa, perempuan. Orang lelaki, dia dihiaskan dengan perempuan. Perempuan dihiaskan dengan lelaki. Kemudian dihiaskan dengan apa dia? Wal banin, anak pinak. Wal qanatir, dan juga dengan lombokkan harta yang berpikul-pikul. Minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Itu fitrah manusia. Dia berkeinginan kepada perkara-perkara tadi. Itu fitrah. Wal khailil musawwamah, dan juga kuda tunggangan yang berjenama, yang terlatih. Zaman Nabi, zaman dulu pakai kuda, zaman sekarang pakai kereta. Tak, kereta yang berprestij, yang berjenama dan sebagainya, yang menjadi igawan hati manusia. Wal an'am, dan juga haiwan ternakan yang diinginkan oleh ramai manusia, nak haiwan ternakan yang ramai. Kalau unta yang ramai, lembu, kerbau yang ramai, ibarat menternak, ladang ternak. Wal hars, dan juga ladang-ladang tanaman. Tanah-tanah yang luas, ladang-ladang kebun yang luas. Itu keinginan yang menjadi kebanggaan manusia. Yang boleh menghanyutkan ataupun yang mengheret manusia kepada apa? Lupa akan tanggungjawab. Maka dalam hal inilah, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang Nabi, nisbah Nabi Adam sebagai seorang Nabi. Nabi yang juga tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah. Untuk memakmurkan bumi Allah. Memandu umat. Membawa kepada jalan yang benar. Maka membawa kepada jalan yang benar itu tidaklah semudah yang disangkakan. Sebab berhadapan dengan manusia yang walaupun rambutnya sama hitam, tetapi hati mereka ni lain. Sebab apa? Sebab ada keinginan nafsu. Bila ada keinginan nafsu, maka macam-macam ragam perangai, warna-warni kehidupan manusia itu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala angkat manusia sebagai khalifah. Malaikat tak layak jadi khalifah Allah. Walaupun malaikat itu sentiasa taat, kalau ikut logik akal yang pernah kita huraikan pada ayat yang lalu,
Kalau ikut logiknya, malaikat lah yang lebih layak. Sebab apa? Taat semua perintah Allah. Tak pernah ingkar, tak pernah berona, tak pernah buat perangai dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya layaklah jadi khalifah. Tapi malaikat tidak memenuhi ciri-ciri untuk melayakkan mereka bergelar khalifah. Sebab malaikat tidak bernafsu. Malaikat dia satu hala saja, one way. Bila tidak bernafsu, dia hanya ikut arahan saja. Dia ikut arahan satu hala saja. Tapi manusia ni, dia ada nafsu. Bila ada nafsu ni lah, menjadikan hidup manusia itu ada warna-warni. Ada keinginan. Yang pernah kita huraikan. Tak? Kenapa warna kapet warna merah? Sebab keinginan pihak masjid nak warna merah, warna kapet. Keinginan dia. Ada masjid dia nak suka warna biru. Ada masjid nak warna hijau. Tak? Sebab apa keinginan? Itu keinginan nafsu. Tak? Kenapa dinding warna krim? Sebab keinginan nak warna krim. Naluri dia nak warna macam tu. Inilah yang menjadikan layaknya manusia bergelar khalifah. Sebab ia menghiasi warna-warni kehidupan itu. Menjadi lebih seni dan juga lebih, orang kata apa, lebih ada satu nilai. Tak? Kalau jenis satu hala jadi macam robot, maka tak ada warna-warni lah. Dia tunggu arahan je. Buat je. Makan je. Tak. Namun bila manusia itu dia ada keinginan nafsu, dan kita tidak boleh melihat nafsu itu hanya bersifat negatif. Tak? Bila sebut nafsu ni, orang pun nampak negatif je, buruk je nafsu ni. Hakikat asasnya nafsu ni menjadi suatu fitrah keperluan manusia. Allah kurniakan dalam diri manusia. Tetapi dalam menjadikan nafsu itu memenuhi fitrah naluri kemanusiaan, dia mesti dipandu dengan wahyu. Wahyu itulah dinamakan ilmu, pengetahuan yang Allah bimbing. Bermula kepada Nabi Adam AS, yang kita bicarakan pada ayat 31 ni, Allah menyebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah memprogramkan Nabi Adam ni dengan mengajarkan Nabi Adam secara langsung. Akan apa? Akan segala nama benda-benda dan gunanya. Di sinilah ulama tafsir menghuraikan panjang lebar. Sehingga ulama tafsir menguraikan ada yang sampai ke periuk belanga pun diajar kepada Nabi Adam. Nama-nama. Itu sampai tahap tu. Nak beritahu apa? Detailnya. Allah mengajarkan Nabi Adam sebagai persiapan yang bergelar khalifah. Maka sebab itulah, di sini juga menjadi suatu pedoman dan pembelajaran kepada kita. Walaupun ayat ini membicarakan mengenai situasi Nabi Adam alaihissalam, namun para ulama tafsir menggunakan kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. I'tibar dan pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Turunnya khusus cerita pasal Nabi Adam. Tapi pengajarannya umum kepada kita. Untuk bimbingan dan pedoman dalam memberitahu bahawa khalifah dan pemimpin itu mesti melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Nak lantik ketua, ketua tu mesti ketua yang berilmu. Atau dikata lain, orang yang ada ahli ataupun orang yang layak. Tak boleh lantik orang jenis pandai auta saja. Tak, pandai kencing, pandang sembang je. Tak, janji-janji palsu. Hari ni kita menang, esok minyak turun. Hak tu dia pakai belaka waktu jenis kita tu. Hak jenis auta belaka tu. Jenis hancing pering orang Terengganu kata. Tak boleh pakai. Dan bila dah jenis model hancing pering ni, dia hancing sampai ke sudah lah. Hancing sampai ke sudah. Dia tak bau dah hancing tu sebab dia dah immune bau hancing dia. Maka dia dah immune bau hancing dia tu, dia akan bawa kejahatan dia tu, dia orang jahat juga jadi. Maka akhirnya dia berona. Mujur gok kita mutakhir ni dapat diselamatkan dengan berona pok-pok ni. Tak. Mujurlah yang di Pertuan Agong kita ni cerdik bijaksana, ijtihad darurat. Selamat negara kita seketika musim-musim COVID-19 ni. Tak. Kena khabar terus-terang lah. Sebab nampak ketara sangat kegilaan setengah-setengah ahli politikus ni. Tak. Kita kena khabar, kita cakap politik ni politik Islam, bukan politik kepartian. Kena faham betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kena faham konsep kenegaraan ni. Ini sebut ustaz cakap bab politik kok. Ustaz ni warna apa ni? Politik apa ni? Jangan salah faham. Kita kena khabar. Kita bicara perkara ni secara ilmiah. Tak nak politik ialah satu sebahagian
rukun kehidupan kita dalam negara demokrasi. Kena faham gitu. Dan Islam ada membicarakan khusus berkenaan dengannya. Sebab itu ada siasah syar'iyah. Jangan kita sempitkan fikiran kita. Sebab kita dah lama disempitkan fikiran oleh golongan-golongan pro penjajah ni. Akhirnya orang agama pun kena kunci mulut. Atas sejik surat dia cakap bab politik. Maka cakap bab politik ni dia kena pandai tengok. Tak boleh nampak politik yang lebih kepada kepartian. Tak boleh. Kita nak ialah politik yang berteraskan asas agama ajar macam mana. Dia ada dosa pahala. Dia ada halal haram. Ni baru betul. Nak bicara pasal politik atas platform masjid surau. Jangan kita salah perjalanan pula. Maka kaitan dengan ayat ni ialah Allah nak beritahu kepada kita bahawa pemimpin tu mesti ada ilmu. Mesti yang dipilih atas dasar ilmu, kefahaman, pengetahuannya yang membawa kepada iman. Penghayatan Islam yang betul. Bukan jenis orang kata apa, tengok atas populariti, kemasyhuran. Kalau jenis popular, pandai kencing, sembang je kecang, tak usah pakai hak gini ni. Menghuru-harakan keadaan, membahayakan. Sebab itulah kita ni, secara jujurnya kita cakap, 60 tahun merdeka, sebab kita salah pilih lah. Sebab tu huru-hara negara kita. Maksud huru-hara di sini disebabkan pada urus suasana tempat kita lah. Lebih baik sedikitlah berbanding huru-hara dekat negara Timur Tengah tu yang melibatkan pertumpahan darah. Tapi pernah berlaku juga dalam negara kita pertumpahan darah yang sedemikian. Disebabkan oleh apa dia? Disebabkan oleh salah percaturan. Maka sebab itulah Allah bicarakan dalam ayat surah Al-Baqarah ni sebagai apa dia? Bimbingan dan panduan untuk kita. Walaupun dia membicarakan perihal Nabi Adam, namun di sini kita nak ambil sudut Al-Quran sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita ambil perjalanan di sebalik ayat ini kepada pantulannya kepada kita. Supaya kita nampak perjalanan hidup kita ni mesti dipimpin, dipandu oleh khalifah ataupun ketua ataupun pemimpin yang ada ilmu. Ilmu tadilah yang membawa kepada suluhan, bimbingan jalan yang benar. Khususnya ilmu agama yang reti hukum hakam. Maka sebab itulah bila berlakunya kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu, adanya gabung jaling ulama dengan umara, maka dia akan dapatlah satu nikmat hidup bermasyarakat dan bernegara itu pada konsep yang memenuhi ayat yang kita bicarakan ini. Tapi kalau ulama dengan umara tak kerjasama, habis. Umara itu dia akan ikut je. Dia punya speed limit tu tak kira dah. Dia tembar ikut dan dah. Tak ada ikut speed limit dia. Bila ada ulama yang bersama, maka ulama yang bahagian bagi orang kata apa, alert. Bahagian untuk beri peringatan. Ibarat apa dia? Papan tanda peringatan 110 km sejam saja. Tak lebih pada tu. Ibarat dia begitu. Bila ada kerjasama dua ni. Maka sebab itulah Allah memberi penekanan pada ayat ini. Bagaimana Nabi Adam dalam dilantik sebagai khalifah itu, Allah royak kepada malaikat. Malaikat nak royak kamu ni, Adam telah aku programkan dengan ilmu. Sebab tu aku pilih dia sebagai khalifah. Supaya kamu nampak laluan dia tadi, gambaran dia tadi, aliran dia tadi. Sehingga diberitahu segala ilmu akan nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Lalu Allah buat tanya kepada malaikat, terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Allah tanya malaikat sebagai satu jalan cerita untuk kita sini. Allah nak beri mesej kepada kita supaya kita faham bahawa Allah yang telah pun memprogramkan Adam ini untuk kepengetahuan malaikat, yang mana Allah tahu apa yang Allah buat. Allah tahu apa yang baik untuk manusia. Allah tahu setiap apa kadar takdir yang ditetapkan Allah itu untuk para makhluk dia. Sehinggalah bila Allah tanya, kalau begitu terangkanlah kepadaku nama-nama tadi. Nama-nama benda-benda ini untuk membuktikan kamu terlebih hebat pada Adam. Gitu hakikatnya.
Lalu malaikat pun berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci engkau wahai Allah, wahai Tuhan. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Di sini menunjukkan kemuliaan para malaikat yang bersifat tawaduk mereka. Mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Bila Allah dah beritahu begitu, bila Allah cabar mereka malaikat ini pada sudut untuk memberi satu gambaran bagaimana mutlaknya kuasa Allah Ta'ala tadi, bila Allah tanya malaikat, kalau kamu rasa kamu benar, tunjukkan apa yang kamu tahu pasal benda-benda ni. Lalu malaikat kata apa? Subhanak. Malaikat mulakan jawapan dengan berkata, maha suci engkau wahai Tuhan. Menunjukkan kezuhudan, kewarakan para malaikat yang mengenali diri mereka makhluk yang kerdil di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada melainkan ilmu yang mereka miliki semuanya datang daripada Allah. Tidak ada segala kekuatan yang dimiliki semuanya datang daripada Allah. Tidak ada segala nikmat yang dimiliki, semuanya datang daripada Allah. Maka bila tahu begitu, tak apalah. Selamatlah hidup. Maka malaikat menunjukkan model makhluk yang ada sifat kenal diri. Tujuan dia apa? Nak memberi refleks kepada kita membacanya, supaya kita kenal diri kita siapa. Kita ni makhluk Allah yang terbatas. Kita tidak ada kekuatan. Setinggi mana kedudukan kita, sehebat mana ilmu kita, semulia mana dipandang kita, sebangsawan yang mana kekayaan harta kita, kita tidak ada apa-apa kesempurnaan yang hakikat dan mutlaknya, melainkan Allah yang memiliki kesempurnaan. Maka bila malaikat menyatakan respon dan maklum balas demikian, menunjukkan sifat malaikat tadi apa dia? Yang tawaduk. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini suasana yang positif ataupun suasana yang begitu comel yang dipamerkan pada ayat ini untuk memberi gambaran kepada kita. Sang pencipta menunjukkan kekuasaannya yang mutlak. Sang hamba tadi menunjukkan mengenali sifat mereka dan kedudukan mereka yang sebenarnya, maka menggambarkan itulah suasana realiti yang perlu kita faham kepada kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui. Malaikat sendiri mengisytiharkan dan memberi pengakuan bahawa engkaulah wahai Tuhan yang maha mengetahui. Kami tak tahu apa. Sebab itulah ilmu ini adalah milik Allah. Ilmu milik Allah. Maka manusia kita ni, sebagai manusia, bila kita dah dapat satu nikmat pengetahuan ataupun kelebihan, kepandaian, teknologi, kemajuan, ketamadunan, kemodenan apa sekalipun, semuanya itu dengan izin Allah yang Allah bagi ilmu pada kita. Yang sifatnya tidaklah luas dan banyak. Ilmu itu ibarat celupan jari dalam air, yang diangkat itulah saja ilmu yang Allah beri pada kita. Adapun ilmu yang berbakinya masih lagi banyak dalam rahsia ilmu Allah Ta'ala lagi. Yang Allah Ta'ala yang perlu kita mengkaji, yang perlu kita usaha, yang perlu kita miliki dengan izin Allah Ta'ala. Termasuklah ilmu sekarang ini dalam kita berhadapan dengan COVID-19. Tak pernah hayat wujud COVID-19 ni, tak pernah sejarah manusia tiba-tiba melanda kehidupan kita ni, hampir sedar tak sedar dekat nak setahun dah dengan pandemik COVID-19 ni. Dalam pada itu Allah Ta'ala nak sedarkan manusia, mu manusia bijak pandai sekalipun mu dalam bidang teknologi, dalam bidang perubatan, dalam bidang apa sekalipun, hari ni aku buat mari satu model baru makhluk. Menjadi satu asbab untuk manusia dapat ilmu juga. Mengkaji pula virus corona ni macam mana rupanya, macam mana sifatnya, macam mana nak tanganinya pula, macam mana nak hasilkan vaksin dia pula, nak mencegahnya macam mana, ilmu lah belaka tu. Jadi sabit kepada nak dapat ilmu.
Maka sebab itulah sesuatu ketetapan kadar takdir itu menjadi sabit kepada percambahan ilmu. Hikmah di sebalik itu. Sama juga dengan bila datangnya bencana banjir. Ilmu juga kepada manusia walaupun dia bersifat musibah. Walaupun dia bersifat satu kesulitan dan kepayahan. Sebab tu Nabi sebut apabila satu musibah itu datang, dia bersifat rahmat. Kalau orang fikir pada teori logik akal, rahmat kat mana ustaz? Main sengsara, sakit ni bahaya macam-macam ataupun musibah, kesulitan ni rahmat kat mana? Rahmatnya kena tengok pada sudut hikmah di sebaliknya dah. Kalau kita lihat dengan sudut kaca mata hati kita, kita akan nampak kepada positif ataupun sesuatu kebaikan yang Allah nak bagi pada kita. Kalau tengok pada sudut, pada zahiriah mata sahaja, tak pergi ke lubuk hati, maka dia tak sampai kepada ciri ulil albab. Dia hanya melihat kepada sudut zahiriah, maka dia akan bawa dirinya kepada apa? Salah percaturan, boleh menyebabkan kufur iman mereka. Dia mula menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain dan tidak reda kepada kadar takdir yang Allah tetapkan. Maka sebab tu antara kesempurnaan iman itu, kita mesti reda kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah para malaikat bila Allah tanya demikian, maka mereka menjawab dengan penuh tawaduk mereka, Maha suci Engkau wahai Tuhan, apa yang kami tahu hanyalah melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka begitulah pengajaran kepada kita bahawa bagaimana kekuasaan Allah yang mutlak itu tiada tandingannya. Maka bila tiada tandingannya kekuatan dan kekuasaan Allah, maka layaklah kita bergelar hamba yang mesti bertawaduk kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita angkuh dan sombong berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Di sini Allah Ta'ala lagi masih menzahirkan sifatnya yang maha agung. Dan terbuktinya kekuatan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri apabila Allah telah programkan Nabi Adam, maka bila Allah tanya malaikat akan ilmu-ilmu nama-nama benda yang diajarkan kepada Nabi Adam, malaikat sendiri pun tak nak jawab. Lalu Allah bagi testimoni terus dalam memberi keberkesanan bagaimana Adam menguasai ilmu yang diajarkan Allah. Lalu Allah suruh Nabi Adam terang pula satu persatu akan ilmu yang diajarkan. Maknanya apa? Berlakunya sesi praktikal. Ilmu bukan hanya secara teori, mesti dilunaskan dalam bentuk praktikal, amalan. Maka Nabi Adam dalam bentuk amalan atau praktikalnya membuktikan apa? Secara pengetahuan, tahu dah. Maka terang pula, cerita pula. Beritahu pula konsep ilmu tadi ataupun benda-benda yang diajarkan tadi, Nabi Adam cerita pula kepada malaikat. Sebagai apa dia? Bukti keagungan dan keesaan Allah dan juga bukti kelebihan dan kekuatan manusia ini yang diangkat darjat oleh Allah Ta'ala untuk menyandang tanggungjawab khalifah. Maka mestilah secara tersirat lebih halus lagi, seorang ketua dan pemimpin itu sebelum layak untuk bergelar pemimpin, maka dia mesti akan berhadapan dengan ujian-ujian dia terlebih dahulu. Untuk melayakkan dia, membuktikan dia. Ataupun dalam sebuah organisasi, jabatan, ketua jabatan itu mesti dia lalui satu proses dulu untuk dia layak menyandang, diangkat ataupun dinaikkan pangkat dan sebagainya. Maka begitulah hakikatnya Allah menunjukkan aturan nisbah Nabi Adam tadi sebagai suatu situasi pengalaman di alam syurga tadi di antara manusia dengan para malaikat, dan begitulah ukurannya kepada kita
manusia di alam dunia, termasuklah zaman kita pada hari ini, dalam kita untuk meneruskan kehidupan dalam mengimarahkan bumi Allah, mestilah dipandu dan dipimpin oleh para pemimpin yang ada ilmu ataupun yang dikatakan sebagai ahli dalam menyandang tanggungjawab tersebut, untuk menerima amanah tersebut. Sebab ia satu amanah. Disebut amanah ni ialah satu tanggungjawab, yang mana kalau tidak melunaskannya akan menjawab di hadapan Allah pada hari akhirat. Kan ada satu hadis Nabi ketika dalam menggambarkan apabila urusan yang diserahkan kepada bukan orang yang layak, maka jadi huru-hara. Menjadikan satu tanda-tanda berlakunya hampirnya kiamat. Ada satu hadis yang menyebut ketika para sahabat bersama dengan Nabi dalam satu majlis ilmu, ija'ahu a'rabi, datanglah seorang Arab Badui. Faqala, lalu dia bertanya, menyapa dalam majlis itu, tanpa dia minta izin, tanpa dia bagi segena, terus tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Waktu itu Rasulullah tengah rancak menyampaikan ilmu dalam majlis, dalam satu majlis. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tidak menghiraukan persoalan ataupun pertanyaan itu. Sahabat yang ada depan Nabi bertanya dalam diri mereka, adakah Nabi tak dengar apa yang ditanyakan tadi? Ataupun Nabi marah, tak suka? Kariha maqal au kariha maqal, ataupun Nabi tak suka akan soalan yang diajukan tadi. Lalu selepas pada itu Nabi selesai menyampaikan ilmu, lalu Nabi pun bertanya, aina sa'ilu anis sa'ah? Mana dia orang yang tanya pasal kiamat tadi? Lalu Badui itu pun bangun. Ha ana ya Rasulullah. Sayalah yang bertanya pasal kiamat tadi, wahai Rasulullah. Lalu Rasul pun jawab, iza duyyi'atil amanah. Bila amanah dipersia-siakan. Badui itu tanya pasal bilakah berlaku kiamat. Nabi pun jawab, bila amanah dipersia-siakan. Lalu Badui tanya lagi, minta pencerahan lanjut. Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan mensia-siakan amanah itu? Lalu Rasulullah jawab, iza wussidal amr ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila urusan orang ramai diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat di sini maksudnya apa? Huru-hara kehidupan bermasyarakat. Bila serah kepada bukan yang layak. Bila sebut bukan ahli ni apa? Bukan yang layak, bukan orang yang layak. Dia tak memiliki ciri-ciri yang sepatutnya bergelar pemimpin. Dia tidak ada ilmu berkenaan dengannya, ataupun dia tidak ada akhlak, dia tidak ada kelayakan yang menyifatkan sebagai bergelar pemimpin. Maka dia akan jadilah golongan yang menghuru-harakan orang ramai. Dia ada kaitan dengan golongan Ar-Ruwaibidah yang disebut juga oleh Nabi SAW. Sehingga mensabitkan apabila golongan Ar-Ruwaibidah ini diberi satu kedudukan untuk memandu ataupun memimpin kehidupan manusia, dia akan menjadi satu keadaan apa dia? Yang Nabi sebut, satati 'alan nas sanawatun khudda'ah. Akan datang tahun yang menipu dan menggoda. Setengah riwayat mengatakan akan datang tahun kemarau yang menguji kehidupan manusia. Maksud tadi kemarau tu macam mana? Ketandusan iman. Ketandusan penghayatan agama, sehingga membawa kepada huru-hara. Yusaddaqu fihal kazib. Orang yang berdusta, orang pakak terima pendustaan dia. Pelebong-pelebong ni orang pakak mengiyakan lebongan dia, penipuannya. Adapun orang yang benar didustakan. Wa yukazzabu fiha shadiq. Orang yang cakap benar, orang yang berteras kepada prinsip dan jati diri, cakap benar, tiba-tiba didustakan kebenarannya. Wa yukhawwinu fiha al-amin. Dan juga orang yang amanah, ada sifat jati diri, integriti, tiba-tiba dikhianat hak dia. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan diberi amanah kepada orang yang khianat. Dia terbalik. Dia jadi tahun menipu dan menggoda tadi. Maka sebab itulah penting dari sudut melalui ayat ini untuk kita faham bagaimana persiapan ilmu dan juga ciri-ciri yang memenuhi sepatutnya dimiliki oleh seorang khalifah itu.
Walaupun hal ini menceritakan perihal Nabi Adam alaihissalam, tetapi menjadi ukuran dan panduan kepada kita dalam menguruskan kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara ini, mesti mengambil acuan sebagaimana proses yang Allah bentuk ataupun bina Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mengajar perihal ini untuk menunjukkan kelebihan ilmu pengetahuan dan memberi pengajaran kepada kita bahawa seorang pemimpin atau khalifah itu mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup mengenai urusan dunia dan akhirat. Ini ayat 33 dalam membicarakan perihal tersebut. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan Allah Ta'ala mendedahkan pula kepada kita melalui ayat ini dalam suasana harmoni di antara perbicaraan dan dialog Allah bersama para malaikat dan situasi Nabi Adam bersama dengan situasi hal yang harmoni tadi. Lalu Allah Ta'ala menyusuli dengan memberi lagi kekuatan pengiktirafan Adam sebagai khalifah Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan para malaikat dan penghuni langit yang ada supaya memberi penghormatan kepada kewujudan Nabi Adam AS ini. Walaupun Nabi Adam ni dikira apa? Makhluk yang baru diciptakan. Ibarat apa? Junior lah, junior. Dah. Baru masuk dalam kelompok yang sedia ada. Hak sedia ada tu dikira senior. Malaikat tu senior. Maka bila dah suasana yang demikian, Allah suruh senior-senior tadi beri respect, hormat pada junior. Maka pada waktu itulah, bila Allah suruh para malaikat sujud, beri penghormatan, fasajadu. Malaikat pun akur dan terima arahan Allah. Maknanya apa? Malaikat tadi dengan penuh keimanan, ketakwaan mereka kepada Allah, taat, ikut je. Walaupun pada sudut darjat sekufu tu tak sekufu lah malaikat dengan manusia tadi. Kalau ikutkan Nabi Adam junior lagi, makhluk yang baru, ibaratnya apa? Ibadat tak cukup setahun jagung. Maknanya ilmu baru setahun jagung ibarat dia. Tapi dalam situasi Allah perintah, itu arahan Allah, maka malaikat pun fasajadu, tunduk atas perintah Allah. Illa iblis. Dalam suasana harmoni tadi, dipecahkan keharmonian itu dengan ada satu makhluk yang mari timbul sombong dan angkuh dengan tunjuk kepala pengak dia. Tunjuk kepala pengak dia, dia mari buah gedebel dia. Dia lupa diri yang dia itu makhluk Allah. Maka dia rasa dia sempurna, dia rasa dia lebih pada Nabi Adam, dia rasa dia segala-galanya lebih pada Nabi Adam, dia rasa komang sepandang beri penghormatan kepada Nabi Adam. Lalu dia pun apa? Aba wastakbara, dia enggan, dia engkar arahan. Arahan ni daripada siapa? Arahan daripada Allah, bukan daripada SPRM. Dia kena faham. Arahan daripada Allah. Bila arahan daripada Allah, engkar, maknanya apa? Lawang Allah lah. Tegang mau iblis lawang Allah Ta'ala. Sedangkan dia duduk di alam langit dah. Tengok dah syurga neraka. Tengok dah keagungan Allah. Tengok, berasa dah kemanisan ibadat. Tapi Allah pamerkan juga situasi ni apa dia? Allah nak wayak kepada kita, dalam pada kehidupan manusia ni, makhluk Allah Ta'ala ni akan ada jenis orang yang ada ilmu, orang yang ada kelebihan, faham, reti hukum hakam. Ada jenis bahasa gong tak tahu ke benda. Wasagong tu ada. Dia rasa dia lebih. Dia rasa takabur. Maka dia rasa dia hebat. Akhir sekali apa dia? Dia tersisih daripada rahmat Allah. Bila mari takabur tadi, maka Allah Ta'ala kata apa dia? Wa kana minal kafirin. Maka termasuklah mereka itu golongan yang kafir. Walaupun ayat ini membicarakan perihal iblis yang sombong, yang takabur, akan ada juga makhluk yang mewarisi sifat iblis ini. Terutama kitalah manusia. Yang akan turut sama perangai iblis ni, dia mari rasa dia lebih ada ilmu tinggi, dia rasa dia lebih pengalaman tinggi, dia rasa dia lebih kumpulan dia hebat, maka dia pun tunjuk wagong dia. Orang duk sibuk nak buat penyatuan ummah, perpaduan ummah, dia pakai kerah keng dia, nak cara dia juga. Ada seorang orang kijai, ada seorang kerah keng. Tak. Ada seorang kijai. Dengar mujur baru, biar dia reti sikit faham.
Tak. Orang tengah sibuk nak selesai kesatuan ummah, nak bina kestabilan suasana masyarakat negara kita, negeri kita dalam suasana pandemik COVID-19, dalam suasana banjir dan sebagainya. Ada sibuk nak asak, nak PRU, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Ni ada lagi, dah habis lagi pening lalak ni. Duk sibuk kumpul suara nak suruh apa ni, kaji semula supaya diadakan juga. Ni bahasa jenis hok gini ni, ambil selang dan sungai belaka. Rendang biar pecah putih belaka musim-musim banjir ni. Tak. Buat nyusah kau orang. Kita maklah saya sebut, buat nyusah kau orang. Kita dah pakai dah cara mikir buah-buah lama tak payah dah. Kita sekarang ni fokus apa yang kita lalui ini, pegang sungguh apa yang Allah suruh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah. Rugi kita. Kita takbir yang sama. Kiblat kita ngadap kiblat yang sama. Kita baca surah Al-Fatihah yang sama dalam sembahyang. Tak ada surah Fatihah berbeza dalam sembahyang ni. Rokok sujud kita, rokok sujud yang sama. Baca doa fiftah yang sama. Patutnya luar sembahyang kita turun pada tangga sejid surah kita ni, maka selaraslah perjalanan kita, pergerakan kita. Ni nak buat pesen lain pula. Susahlah kita. Waktu lemah dulu, gelepor, tak tolong orang. Awal segagah sikit, gayut, atas dahan kuat sikit, panjang tekak-tekak, lening wasa gagah. Kaki tak sendik lagi, patah tu, wasa gagah dah. Ingat baik, jangan sombong sangat. Ni panggil iblis belaka ni. Beri kasar selalu kita. Biar reti. Jangan kita ni sombong. Nak ke mana? Kita bahan tanah belaka bahasa kasarnya. Nak tuju mana? Liang lahat belaka kita ni. Tak ke boleh naik ke langit 4 lapis, 7 lapis. Gagah kita bahasa kumpulan kita hebat, boleh pergi naik tinggi melangit. Tak ada, bahan tanah belaka. Sogong lah. Tuhan tak sikit nikmat, kalau mari stroke, renyuk mulut nak kata apa? Tak, innalah cakap mana bahagian dia. Masa gagah sangat. Tuhan tarik sikit. Kalau mari banjir pun tak nak benda dah. Dah kita nak gang ke mana? Sebab itulah bila kita faham ayat Allah Ta'ala ni, sepatutnya kita lebih bagi kekuatan kesatuan. Mari kekuatan kita bina umat Islam, tamadun umat Islam semula. Yang mana sudah jatuh, yang sudah hilang kekuatannya itu sekian lama. Hampir 100 tahun dah. Sepatut kita kembalikan balik kekuatan itu di zaman kita ini, supaya kita mampu mengundang rahmat Allah menaungi kehidupan kita. Sekarang ni rahmat Allah terangkat. Tak sepenuhnya menaungi kita sebab berlakunya keadaan-keadaan yang kita tak penuhi ciri-ciri yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka sebab tu kita bacakan ayat ini supaya kita sedar. Iblis molek-molek ada duduk alam langit, duduk alam syurga, duduk dalam nikmat rahmat Allah. Tiba-tiba mari sombong takabur dia, maka menyebabkan dia tersisih dari rahmat Allah. Maka dia termasuk golongan yang kafir, lalu jauhlah dia daripada wahyu, jauhlah dia daripada bimbingan petunjuk Allah Ta'ala. Maka samalah ukuran kita, kalau ada model masyarakat kita, kumpulan tertentu ni sombong dan takabur, maka jadilah sebagaimana situasi iblis tadi. Supaya ukurannya menjadi muhasabah buat diri kita semua insya-Allah. Maka sebab itulah ayat ini cukup comel. Kebetulan pula dengan masa dan musim zaman ini kena tahfal selalu. Ni dia. Al-Quran, hudan linnas, hudan lil muttaqin, inilah dia. Petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada orang bertakwa. Maka kita nak ambil perjalanan sebagai orang bertakwa, inilah dia bimbingan petunjuk kepada kita supaya kita sedar dan insaf. Supaya kita berperanan dengan sebaik-baiknya agar kita dirahmati Allah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sekadarnya untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.